Okey. Selamat pagi Tuan Jamal. Selamat pagi, Cikgu Eng. Maaf saya lambat sedikit masuk. Okey, it's okay. Pelajar saya Kan? pun sedang ada yang belum masuk. Okey. Okey, Take your time, no problem. okey. So, ni saya rasa kita mula kelas saja sebab kadang pelajar memang ada yang lambat masuk sebab saya sudah rekod lah. Nanti saya akan playback lah untuk pelajar yang lambat masuk. Okey, hari ini kita akan teruskan dengan pembelajaran bab 6 kita. Okey, minggu lepas kita sudah belajar sampai proses elektrolisis dan saya sudah terangkan tiga faktor yang pengaruh hasil elektrolisis. Okey, minggu lepas kita sudah belajar dua contoh. Okey, tapi sebab minggu lepas cikgu belum sempat nak terangkan pada kamu eksperimen 6.1. Okey, masing-masing tolong rujuk pada buku teks eksperimen 6.1. Okey, yang ini eksperimen ini tentang muka surat 180 yang ini tentang proses elektrolisis sebatian ion dalam keadaan berpejar, leboran dan aqueous. Okey, yang ini cikgu nak terangkan pada kamu. Apa beza kalau elektrolisis dalam tiga keadaan, berpejar, leboran dan aqueous. Apa beza? Adakah ketiga-tiga keadaan ini boleh berlaku elektrolisis? So cikgu akan terangkan gunakan satu video. Sebab sekarang kita masih tak boleh balik ke sekolah dan kita tak boleh dapat eksperimen ini. So cikgu tunjuk satu eksperimen yang real lah supaya kamu nampak plumbum bromida itu bentuk dia macam mana, rupa dia macam mana. So cikgu buka ni video so untuk kali ini boleh nampak tak video saya belajar semua? Boleh. Ya. So untuk ini cikgu terangkan gunakan suara saya lah sebab yang ini video ini dia hanya ada muzik saja, dia tak ada keterangan apa-apa. So saya terangkan sendiri. So kamu tengok yang ini elektrolisis. Untuk leboran plumbum bromida. Ini untuk keadaan dua keadaan berpejar dan juga leboran. So kita tengok. Yang ini lead bromide ataupun plumbum bromida, bentuk dia macam ini. Yang ini sel kering bateri. Rheostat. Rheostat ini kita nak bagi kalau nak bagi arus kecil gunakan rheostat. Yang ini rod karbon elektrod kita. Ini wayar penyambung. Lepas tu ini spatula. Selalu pelajar sebut ini sudu, bukan sudu, spatula. Ini mangkuk pija. Sebab dalam eksperimen kalau dia keluar dalam soalan bahagian C, awak kena senaraikan semua radas ini. Tungku kaki 3. Ini penudu Bunsen. So kita tengok proses elektrolisis plumbum 2 bromida. So kalau dalam keadaan pepejar ataupun serbuk, kita tengok. Kita letakkan yang ini 3 atau 4 ni, isikan separuh penuh mangkuk pija. Sekejap. Cikgu berhentikan dia sekejap, laju sangat pula. Yang ini kita isikan langkah pertama selalunya dalam soalan mengeksperimen, soalan nombor 10, kertas 2. Dia ada, kalau dia keluar soalan eksperimen macam ini, seperti apa yang cikgu pernah bagi tahu kamulah, segala eksperimen yang ada dalam buku teks kita kena belajar. Kalau boleh buat, kita buat. Tapi sebab ni kita tak boleh balik ke sekolah lagi. So cikgu tak tahulah kalau sampai ke sekolah mungkin ada masa, ada cukup masa cikgu bagi kamu buat. Tapi takut nanti tak cukup masa. So cikgu tunjuk pada kamu dulu eksperimen dia macam ini. So langkah pertama, kalau dalam exam awak kena jawab macam mana. So kalau dia dalam prosedur, langkah pertama awak kena kata isikan ini mangkuk pija dengan serbuk plumbum. Isi dalam 3-4 spatula. Ini ialah langkah pertama. Langkah kedua. Kita tengok langkah kedua. Lengkapkan litar seperti dalam gambar raja. Macam ini. Ini dia punya litar. Kita letakkan ini ammeter, ini switch, ini mentor dan ini bateri dia.
okey, dan kita letak rheostat. Rheostat ini untuk kita boleh kawal dia punya arus bagi arus besar ke arus kecil. Okey, kemudian kita sambungkan okey, seperti apa yang kita belajar sebelum ini, bateri ada kaki panjang, ada kaki pendek. Yang kaki panjang kita panggil sebagai apa? Ingat lagi tak? Kaki panjang kelas, bateri yang kaki panjang kita panggil apa? Anode ke cathode? Anode. Bagus anode. Okey, yang anode ini, yang kaki panjang sambung kepada ini, elektron ini kita panggil anode. Okey, yang kaki pendek ini negatif. Okey, negatif dia akan sambung kepada ini elektrod karbon yang kita panggil sebagai cathode. Okey, ingat kan? Okey, lepas tu kita rendamkan dia. Okey, kita rendamkan dua-dua elektrod karbon ini ke dalam mangkuk pija yang berisi dengan serbuk plumbum bromida. Sekarang plumbum bromida dalam keadaan pepejal. Okey, kita tak ada gunakan penunu Bunsen lagi. Okey, kita hanya letakkan dia di atas itu tungku kaki 3. Ini ialah langkah kedua, kita lengkapkan lita seperti raja di atas. Okey, seterusnya kita tengok. Kita letakkan ini okey, kita bagi arus mengalir seketiga dan kemudian langkah keempat kita perhatikan, okey, kita perhatikan itu ammeter, jarum ammeter, okey, dan juga kita perhatikan nyalaan mentol. Kita nak tahu, okey, bila arus elektrik dia mengalir, okey, kalau dia mengalir lah, kita nak tengok adakah mentol menyala. Kalau mentol menyala, maksudnya arus elektrik sudah mengalir di sini. Kalau dia tidak mengalirkan arus elektrik, maka mentol tidak menyala. Okey, boleh faham tak? Ya, 5 izo. Boleh. Boleh. Kalau ada apa-apa tak faham, tolong bagi tahu Okey, kita teruskan lagi. Okey, so di sini kita perhati pada ammeter, mentol, cathode dan anode. Okey, sekarang kita akan ulang eksperimen. Okey, dalam keadaan leburan pula. Okey, sorry tadi cikgu lupa nak bagi tahu. Kalau dalam keadaan pepejal, okey, pepejal dalam keadaan serbuk, sebab dia tak ada dalam keadaan serbuk, okey, plumbum bromida dia tak ada ion yang boleh bergerak bebas. Maka dia tak boleh mengkonduksikan arus elektrik. Maka mentol menyala ke tidak? Kalau dia tak boleh mengkonduksikan arus elektrik, adakah mentol akan menyala? Tidak. Tidak, sebab arus elektrik tidak terhasil, maka mentol tak akan menyala. Okey, sebab dia punya lita tadi itu tak lengkap, sebab serbuk itu dia tak ada serbuk plumbum bromida, dia tak boleh tak ada ion yang boleh bergerak bebas. Dia kena dalam keadaan leburan. Okey, sekarang kita tengok eksperimen diulang dengan memanaskan plumbum bromida sehingga ke keadaan leburan. Okey, kita tengok. Panaskan serbuk plumbum bromida. Dia punya proses lain semua sama. Cuma di sini dia panaskan plumbum bromida. Okey, awak tengok cikgu nak tunjuk pada kamu. Okey, bila dia sudah panaskan itu plumbum bromida, dia akan melebur. Okey, nanti awak tengok melebur itu macam mana. Awak cuba perhati pada serbuk ini. Cuba perhati. Kalau kita teruskan memanas dia, okey, dia akan menjadi leburan macam ini. Okey, so bila dia melebur, okey, itu mentol akan menyala. Okey, kenapa? Dan ini ammeter punya jarum akan terpesong. Okey, jarum ammeter dia bukan bergerak, dia terpesong. Selalu pelajar tulis dalam exam bergerak itu salah. Awak tolong tulis terpesong. Okey, dia akan terpesong. Bila dia terpesong, okey, ataupun mentol menyala, okey, ini menunjukkan ada arus elektrik. Okey? So di sini kenapa bila dia sudah menjadi leburan sudah ada arus elektrik? Sebab cikgu pernah jelaskan pada kamu minggu lepas sebab bila leburan plumbum bromida, okey, dia ada ion yang boleh bergerak dengan bebas. Kalau dia dalam keadaan pepejal serbuk, dia tak ada ion yang boleh bergerak bebas. Maka mentol tak boleh menyala. Okey?
Boleh faham? Boleh. Boleh ya? Okey, so bila dia dalam keadaan leburan, kita sudah panaskan dia, sudah lebur, maka mentor boleh nyala sebab ada ion yang boleh bergerak bebas. Okey, so yang ini dia akan ini ialah pemerhatian kita, perhati dan catat perubahan yang berlaku pada emitter, mentor, kathod dan anode. Okey, seterusnya kita tengok Okey, so sebenarnya dalam ini awak tengok mentor sudah nyala. Okey, mentor sudah nyala. So dalam pemerhatian kita kata mentor sudah nyala sebab ini keadaan leburan boleh membolehkan itu ion boleh bergerak dalam boleh bergerak bebas lah ion itu dan mentor akan menyala. Okey. So cikgu berhentikan video ini cukuplah. So sekarang cikgu tunjuk pada kamu. Okey. Cikgu sudah ajar kamu kalau dalam keadaan pepeja dan leburan macam mana. Sekarang cikgu nak tunjuk kamu kalau bahagian B. Okay, kalau kamu tengok pada buku teks, muka surat 181. Elektrolisis bagi sebahagian ion dalam keadaan aqueous. Kalau aqueous itu macam mana pula? Okay, so cikgu tunjuk sekejap. Okay, aqueous dan larutan. Okey, yang ini cikgu tutup mic dulu. Sebelum saya tutup mic, cikgu nak tanya kamu boleh nampak tak yang video yang saya share? Boleh. Ya, okey saya tutup mic. Kalau tak tu nanti bergema pula Apa yang perlu awak tahu adalah ada dua benda. Okay, yang pertama, bila dalam keadaan aqueous ataupun satu bahan tu disebut ada larutan. So, bila ada larutan ataupun aqueous, awak kena tahu dia ada kandungan air atau ringkasannya adalah H2O. Okey, so untuk H2O ataupun air, bila kita pecahkan kepada ion, so dia akan membentuk dua ion lah, satu ion positif, satu ion negatif. So ion positif adalah ion hidrogen. Okey, so positif ni adalah cation kan, so hidrogen. So yang kedua adalah hidroksida. Okey, so ion hidrogen dan ion hidroksida. So kemudian yang kedua adalah bahan larutan ataupun bahan kimia yang diberikan. Okey, so bahan yang kedua adalah bahan berkaitanlah bahan apa-apa bahan larutan yang soalan tu bagi. Okey, so bahan larutan, so kita akan ada sama ada ion plus dengan ion negatif lah. Okey, so kita ada cation ataupun anion bahan tersebut. Okey, so kita tengok dalam kes ini yang diberi adalah larutan kuprum 2 sulfat. Jadi automatically dalam ni dia ada Okey, saya berhentikan dia sekejap Okey, saya nak terangkan pada kamu. Okey, so tadi kita sudah tengok itu elektrolisis dalam keadaan pepeja dan leburan. Okey, so kalau keadaan pepeja dan leburan tu, okey, dia sebenarnya dia tak ada air Yang ini dalam keadaan aqueous ini, apa beza aqueous dengan larutan? Okey, beza dia macam ini. Kalau aqueous ini ataupun kita panggil larutan ini, okey, dia ada air. Okay, dia ada kandungan air.
Okey, kalau tadi leburan dengan pepeja, dia tak ada kandungan air. Bila dia tak ada kandungan air, maka dia tak adalah H2O. Kalau dia ada air, maka dia ada H2O. So apa bezanya bila dia ada H2O? Okay, so apa yang kita belajar minggu lepas, okay, kan cikgu ada bagi tahu kamu, bila dia ada H2O ini, okay, kita kena pecahkan itu hidrogen dan hidrogen ini ada dua bahagian, hidrogen, HOH lah macam itu. Okay, H yang pertama ialah hidrogen, H yang OH yang belakang ini ialah hidroksida. So yang minggu lepas kita belajar, kalau dia hidrogen, kalau rujuk pada itu jadual berkala, okay, hidrogen dia bukan logam tetapi dia bercas positif kan. Cikgu ada tunjuk pada kamu minggu lepas. So hidrogen itu cas dia positif. Hidroksida, okay, ini cas negatif. So ini saya ulang, hidrogen ialah positif, hidroksida ialah negatif. Dan apa itu bahan larutan? So kita tengok pada soalan. Ini terpulang pada soalan. Larutan dia mestilah larutan yang kita panggil elektrolit. Ingat lagi tak elektrolit? Ingat lagi elektrolit? Yang senyap saja. Ada tak? Ingat. Ingat elektrolit ialah apa? Ya, Bahan yang dapat alihkan arus elektrik. Bagusnya. Ini Janati ke? Okey, bagus. Farah. Farah. Okey, bagus Farah. Okey. So yang ini elektrolit ialah bahan yang boleh mengalirkan arus elektrik. So di sini kita gunakan elektrolit koprom 2 sulfat. Sekejap siapa nak masuk? Arik bukan ke hari tu sudah ada akaun MOE? Masalah lagi ke? Okey, tak apalah. Okey, ni kita teruskan Yang ini larutan yang kita gunakan koprom sulfat. Okey, seperti apa yang kita belajar hari itu. Koprom sulfat dia terdiri daripada logam campur dengan bukan logam. Okey, so di sini bahan kita adalah koprom. Okey, satu lagi ialah sulfat. So koprom ini, koprom adalah positif sebab dia logam. Sulfat ini bukan logam, maka dia negatif. Okey? So koprom ialah positif. Sulfat ialah bukan logam, negatif lah. Okey, so di sini hidrogen positif. Okey, koprom positif. Okey, hidroksida negatif, sulfat negatif. Boleh ikut tak? Boleh. Boleh ya. Okey, so kita teruskan Cikgu tutup mic lagi. Air. Okey, dan ion kuprum dan ion sulfat. So ingat bila disebut dulu, okey, ion kuprum ni adalah ion positif, yang di belakangnya adalah ion negatif. Okey, so anion dan cation. Okey, bila disebut larutan dia ada air. So dalam keadaan larutan ni juga ada pelbagai keadaan. Okey, so next slide saya akan terangkan keadaan-keadaan larutan tu. Sama ada dia pekat ke, larutan biasa ke. So itu kita akan tengok faktor pula. Okey, so air so air kita nak pecahkan dulu ion-ion yang ada dalam kuprum 2 sulfat. Okey, so dalam air macam saya mentionkan tadi, dalam air kita ada ion hidrogen ataupun H+. So simbol ni tak perlu ingat lah, awak hanya perlu tahu ion hidrogen saja. Okey, so kemudian ion hidroksida. So air ni dipecahkan kepada ion hidrogen dan ion hidroksida. 2 Okey, so sulfat. Okey, ion adalah elektrolit. Okey. So dalam ni cecair ni adalah kita panggil dia elektrolit. So automatically dalam elektrolit ni ada 4 ion yang terlibat. So kalau dalam slide sebelum ni, video sebelum ni, dalam aqueous kita hanya ada bahan leburan tu. Okey, ni tadi saya lajukan video ni sikit sebab apa yang dia terangkan tadi saya sudah terangkan. Okey, so cikgu nak kamu sebut. Ni dia kata dalam elektrolit dia ada 4 ion ini. Okey, boleh tak kamu sebut
dalam ini ada 4 ion itu? Okey, cikgu nak minta seorang tolong sebut. Ni, cikgu minta Huishan. Huishan ada tak? Ada. Huisan, awak tolong sebut 2 ion yang awak tahu dalam elektrolit ini. Dalam ini ada apa? Hidrogen. Okey, ion hidrogen. Okey, hidrogen itu positif ke negatif? Positif. Okey, bagus. Okey, yang kedua? Ion sulfur. Okey, ion sulfat. Ion sulfat itu positif ke negatif? Negatif. Okey, bagus. Okey, seterusnya cikgu minta seorang lagi. Okey, tolong sebut. Ada tak Fira? Saya. Okey, Fira. Okey, Huisan sudah tolong sebut 2. Okey, ion yang terdapat dalam elektrolit ini dia sebut tadi hidrogen dengan sulfat. Okey, Fira tolong sebut 2 lagi. Ion kuprat dengan hidrogen dioksida. Okey, ion kuprum dengan ion hidroksida. Okey, kuprum itu bercas apa? Positif. Okey, positif. Bagus. Okey, yang hidroksida bercas apa? Negatif. Okey, bagus. So, kita teruskan Itu saja. So dia tak ada air. Dia hanya ada 2 ion saja yang terlibat. Tapi kalau dalam keadaan aqueous ataupun larut, okey, kuprum ni adalah Cu2+. Okey, kemudian ion sulfat. Okey, sulfat adalah SO4 2-. Yang ni tak perlu hafal tapi awak kena tahu nama-nama ion tu. Yang ni tak perlu hafal. Yang saya highlight ni tak perlu hafal. Okey, saya buat. Okey, ni seperti cikgu ini bagi tahulah. Okey, ini dia punya simbol-simbol ini, kita saiz biasa, saiz teras ini, awak tak perlu nak hafal lah. Just awak kena tahulah dia ion apa, dia positif ke dia negatif. Kita tahu ini positif negatif ni sangat penting supaya nanti kita tahulah kalau yang ion charge positif, dia akan tertarik kepada, okey, jap kita tengok tadi, ini ialah positif kan? Ini positif. So positif sambung ke sini. Okey, yang ini ialah anode ke cathode yang saya tengah tunjuk. Nampak tak cursor saya? Yang positif. Okey, yang positif ini kita panggil anode ke cathode? Anode. Okey. Yang negatif ini? Cathode. Okey, yang ingat yang pendek cathode. Yang panjang anode. Yang panjang positif anode, yang pendek cathode. Okey, so yang tertarik kepada anode mesti charge negatif. Macam yang minggu lepas kita belajar, lelaki tertarik pada perempuan, perempuan tertarik pada lelaki. So yang ini anode ini mestilah yang ion charge negatif tertarik pada dia, sama ada hidroksida ataupun sulfat akan datang ke sini. So nanti kita akan belajar mana satu, hidroksida atau sulfat. Okey, lepas tu yang ini pada bahagian cathode, yang tertarik kepada dia mestilah ion positif, iaitu hidrogen ataupun kuprum. Kan? Ingat lagi tak? Dia semua ada kaitan dengan apa yang kita belajar minggu lepas. Okey tak? Boleh ikut tak? Boleh. Ya. Okey, kita teruskan. Itu sebab saya nak ringkaskan kat sini. Okey, so kita tengok dalam lita ni kita tahulah yang panjang, so dia letak sini kan, yang panjang ni adalah terminal positif. So yang ni adalah terminal positif, yang ni kita panggil dia anode. So yang ni terminal negatif sebab dia punya terminal ni pendek. Okey, so ni negatif, ini adalah cathode. So automatically cation akan melekat pada cathode, anion akan melekat pada anode. Okey, so pada terminal ini, so kita tahulah dalam elektrolit ini ada 4 ion yang terlibat kan. So kita ada H+, kita ada OH-, kita ada kuprum 2+, kita ada SO4 ion sulfat. Okey, so ada 4 ion dalam ni. Jadi kita nak tengok ion-ion apa yang akan pergi pada, yang akan melekat pada elektrod-elektrod ini. Okey, so kita tengoklah kalau elektrod positif ataupun terminal positif, okey, ion yang akan pergi pada
anode adalah anion. Anion ini yang bercas negatif. Sebab apa? Sebab terminal positif dia akan tarik ion negatif. Terminal negatif dia akan tarik ion positif. Jadi kuprum tu plastik dia positif kan, so dia akan tarik pada kathod. Okey. H plus, okey, ion hidrogen dia akan tertarik pada kathod. Alright. Kemudian kita tengok ion hidroksida dia akan tertarik pada anion, pada anode, manakala ion sulfat pula dia akan tertarik pada anode juga. Okey, so kita tahulah kalau ion positif elektrik tidak mengalir. Okey, leburan plumbum 2 bromida. Leburan ini adalah serbuk ataupun keadaan mentol tidak Okey. Saya terus pergi ke yang inilah pemerhatian. Okey, kalau kamu tengok pada buku teks kamu. Okey, muka surat 182. Masing-masing ada buku teks tak? Ada. Ada. Okey, muka surat 182. Okey, sekarang saya terangkan dalam pemerhatian ini. Okey, kita tengok. Kalau dia dalam keadaan pepejal, tu plumbum bromida pepejal seperti eksperimen pertama yang cikgu tunjuk pada kamu, mentol itu tak ada perubahan, tidak menyala. Kenapa? Sebab tadi cikgu sudah kata kalau dia dalam keadaan pepejal, okey, dia arus elektrik dia tak mengalir ataupun dia tak ada itu ion yang boleh bergerak bebas, maka mentol tak boleh menyala sebab tak ada arus. Inference. Okay, inference, apa maksud inference? Inference ialah beri sebab. Okay, beri sebab kepada pemerhatian. Okay, apa pemerhatian kita? Okay, keadaan mentol sama ada mentol menyala atau tidak. So tadi kalau kita gunakan serbuk plumbum bromida, okey, mentol tidak menyala. Kalau awak nak tulis tidak menyala pun boleh. Tak ada perubahan pun boleh. So di sini mentol tidak menyala, ini ialah pemerhatian kita. Kenapa mentol tidak menyala? Sebab arus elektrik tak mengalir ataupun tiada ion yang bergerak bebas. Okey, so di sini awak boleh tulis arus elektrik tidak mengalir ataupun tiada ion yang bergerak bebas. Dapat tak? Dapat. Nak kamu buat yang ini tau, eksperimen 6.1, awak tolong salin yang pemerhatian ini ya. Salin dalam buku buku latihan kamu Nanti cikgu akan hantar video ini jugalah ke dalam grup Okey, seterusnya kita tengok kalau leboran, kalau itu serbuk plumbum bromida kita melebur dia, bagi dia jadi leboran. Okey, yang ini mentol menyala. Okey. Tapi yang ini dia menyala, dia punya sebab inference ialah sebab arus elektrik sudah mengalir ataupun terdapat ion yang bergerak bebas. Okey, ion boleh bergerak bebas, maka arus elektrik dia menyala. Dapat ikut tak? Dapat. Okey, kalau larutan kuprum sulfat. Okey, larutan ini mentol juga akan menyala sebab arus elektrik pun mengalir ataupun terdapat ion yang bergerak bebas. Okey. So di sini cikgu nak tunjuk pada kamu lah, kalau dia pepejal tak ada ion yang bergerak bebas, maka mentol tak menyala. Okey, leboran ada ion yang bergerak bebas, maka mentol menyala. Larutan pun sama. Okey. Terdapat ion yang bergerak bebas dan mentol menyala. Okey, tapi bezanya di antara leboran dan larutan. Kalau leboran nanti cikgu tunjuk satu lagi video untuk kamu. Okey, kalau dia leboran, okey, dia tak ada dia hanya ada 2 ion sahaja. Okey, ion dia ialah ion plumbum dengan ion bromin saja. Okey, ion plumbum dan ion bromin saja. Dia tak ada air. Leboran ini dia tak ada air sebab ini
leburan plumbum bromida datang daripada itu serbuk plumbum bromida. Kita panaskan dia bagi dia melebur saja. So dia tak ada kandungan air di sini. So dia tak ada H2O. Kalau dia tak ada H2O, maksudnya dia tak ada ion hidrogen dan ion hidroksida. So dia hanya ada dua ion sahaja. Jelas tak? Jelas. Jelas ya. Kalau dia larutan ini larutan koprom 2 sulfat. Larutan ini dia datang daripada air. Yang ini ada larutan ini barulah ada H2O, barulah dia ada 4 ion. Okay, iaitu ion hidrogen positif, ion hidroksida negatif, ion koprom positif, ion sulfat negatif. Okey? So kita teruskan sikit lagi ya. Soalan dia kesimpulan. Adakah hipotesis diterima ya atau tidak? Nak cikgu sebut nama ke? Ada Mi tak? Senyap. Okey, ada Hidayah tak? Hidayah? Hidayah? Okey, Alia Maisara. Ya, teacher. Okey, adakah hipotesis diterima? Tolong tengok balik soalan ini. Hipotesis dia kata sebatian ion dalam keadaan leburan dan aqueous dapat menjalani proses elektrolisis. Sebatian ion dalam keadaan pepeja tidak dapat menjalankan proses elektrolisis. Adakah hipotesis ini diterima? Alia? Alia ada buku teks tak? Ada, teacher. Tolong rujuk muka Berubah surat maksudnya 180. mentol tak menyala lah. Kenapa? Berubah maksudnya mentol tak menyala lah. Kenapa? Sebab dia punya inference adalah arus elektrik. Ya, Alia, adakah hipotesis diterima? Okey, baca semula. Dia kata sebatian ion dalam keadaan leburan dan aqueous dapat menjalani proses elektrolisis. Maksudnya elektrolisis dapat berjalan, maksudnya ada arus yang mengalir. Betul tak? Betul. Betul. Okey, yang kedua, ayat kedua. Sebatian ion dalam keadaan pepeja tidak dapat menjalani proses elektrolisis. Maksudnya dalam keadaan pepeja, dia tak boleh jalankan proses elektrolisis. Maksudnya dalam keadaan pepeja tak ada arus yang mengalir. Betul tak? Betul. Betul. Maksudnya hipotesis boleh diterima atau tidak? Boleh. Boleh ya. Okey, boleh. Bagus. Okey, kita pergi ke seterusnya. Okey, soalan. Mengapa elektrolisis bagi leburan plumbum bromida perlu dijalankan di dalam kebuk wasap? Okey, siapa tahu? Kenapa elektrolisis untuk leburan plumbum bromida masa kita nak panaskan itu serbuk plumbum bromida sehingga dia menjadi leburan, kenapa perlu dijalankan di kebuk wasap? Ada Siapa gas tahu? dia beracun. Bagus. Siapa ni? Farah. Farah, thank you Farah. Okey, memang sebab ini gas bromin ialah gas yang beracun. So dia perlu dijalankan di kebuk wasap. Okey, seterusnya soalan nombor 2. Apakah tujuan mentol disambung pada sel elektrolisis? Kenapa kita nak sambung mentol? Kenapa tak boleh buat macam tanpa mentol saja? Kenapa nak perlu ada mentol? Okey, siapa tahu? Kenapa dia perlu sambung pada mentol ini? Kan dia punya eksperimen tadi, dia ada sambung pada mentol kan? Awak boleh rujuk pada muka surat 181. Okay, siapa tahu? Kenapa dia nak sambung pada mentol? Eksperimen yang plumbum bromida tu. Kalau dia tak sambung pada mentol, dia tak sambung mentol, okay, kita tak boleh nampak mentol menyala ke mentol tak menyala. So, apa dia punya kesan? Boleh tak kita tahu ada arus? Dia nak tengok Tak. arus. Tak tahu kan? Kita tak tahu ada arus atau tidak. Kita tak tahu elektrolisis tu berjalan atau tidak. Sebab kita tak tahu arus elektrik itu mengalir atau tidak. Kita letak mentol untuk mengesan kehadiran arus elektrik. Kalau ada arus elektrik, mentol akan menyala. Okey, seterusnya.
Soalan nombor 3, mengapa elektrolisis tidak berlaku dalam sebatian ion yang berkeadaan pepejal? Okey, saya ulang. Mengapa elektrolisis tidak berlaku dalam sebatian ion yang keadaan pepejal? Kenapa pepejal dia tak berlaku elektrolisis? Arik Aiman, ada tak? Arik? Ada Harik tak? Senyap saja. Okey, cikgu tengok ada siapa lagi. Semua senyap Okey, Izzah. Ya, teacher. Okey, soalan saya, mengapa elektrolisis tidak berlaku dalam sebatian ion yang berkeadaan pepejal? Kenapa pepejal dia tak berlaku elektrolisis? Sebab ion tak boleh bergerak. Sebab ion tak boleh bergerak, bebas. Bagus Izzah, sebab ion tak boleh bergerak, bebas. Okey, so semua dapat tak soalan tu, jawapan kepada soalan dia? Muka surat 182. Sebab kalau kamu tak dapat, nanti awak nak buat macam mana? Baik awak tanya sekarang. Faham tak? Ini jawapan dia. Faham. Faham Okey, kalau faham, okey, saya pergi ke seterusnya saya sambung itu video Cikgu Azhar hari itu Ya. So saya berhenti yang ini, cikgu pergi ke video, cikgu sambung itu silibus lah sebab hari tu kita sudah belajar contoh 1 dan contoh 2 kan. Lepas itu kita berhenti di contoh 2. Okey, hari ini cikgu sambung itu video Cikgu Azhar sekejap. Cikgu ambil balik video Cikgu Azhar. Setakat ni ada apa-apa nak tanya tak? Ada apa-apa tak faham tak? Senyap saja hari ini Okey, sekejap cikgu buka ni. Negatif. Sekejap saya share. Cikgu lupa hari tu kita berhenti dekat minit ke berapa, sekejap Saya try, saya ingat macam belas-belas tak? Okey, ni saya tutup mic, nanti kalau logam mesti cas positif, kalau bukan logam mesti cas negatif. So kalau cikgu bagi you larutan, dia mesti ada air H2O. So kita pisahkan H2O. Kan H akan jadi H+, OH akan jadi Okay, OH sorry. minus. So kita combine. Sorry, yang ini kita sudah belajar ke belum? Cikgu pun sudah lupa. Hari itu sampai minit ke berapa lupa. Contoh ketiga, ke hari itu kita belajar sampai contoh kedua ke? Ke kamu pun sudah lupa? Sampai minit tak pasti ke-16. Minit ke? 16. 16 Okey, thank you 16. Kita akan pilih apa yang berlaku dekat katot adalah logam kuprum akan terenap di katot. Okey, kalau anode adalah positif, siapa yang suka dia? Yang suka dia adalah SO4 minus dengan OH minus. Sekarang cikgu nak pilih mana satu? So kita baca balik. Fahmi so SO4 minus. So notice Suli barang I bawah sekali OH. So kita nak pilih yang mana? Kita pilih yang bawah sekali. So apa yang berlaku di anode? Gas oksigen akan terbebas di anode. Senang kan?
Okey, jom kita tengok contoh yang keempat. Tapi contoh yang keempat ni adalah kepekatan elektrolit. So contoh cikgu guna larutan natrium klorida pekat. Yang pekat punya. So kalau natrium kita tahu natrium adalah logam, klorida adalah bukan logam. Okey, sama juga Na+, Cl-. Okey, so sebab cikgu bagi you larutan adalah H2O. So kita putuskan dia, H akan jadi H+, OH akan jadi OH-. So kita combine dia. Okey, ini nampak macam laju aja. Okey, awak tengok contoh 4 ini dia bagi kita larutan natrium klorida pekat. So dalam ini selalu kalau kita nampak soalan macam ni kita kena lukislah. Okey, ni bateri kaki panjang, kaki pendek, wayar penyambung, okey, dan ini elektrod, okey, rendam dalam bika yang isi dengan larutan elektrolit. Larutan elektrolit kita ialah natrium klorida pekat. Okey, lepas tu larutan, bila dia ada larutan seperti apa yang tadi saya jelaskan, dia mesti ada air. Bila dia ada air mesti dia ada H2O iaitu hidrogen positif dengan hidroksida negatif, OH negatif. Okey, lepas itu natrium klorida. Okey, ini ialah garam kan. Okey, kita asingkan dia. Natrium ialah logam, klorin bukan logam. Okey, kalau logam ialah positif, Na2+. Okey, klorin ini ialah negatif. Okey, so di sini yang positif ialah natrium dan hidrogen. Yang negatif ialah klorin dan hidroksida. Okey, so kita teruskan lagi. Setakat ni okey tak? Boleh tak? Ada apa-apa nak tanya tak? Okey. Okey, sebab ini kalau kamu rujuk pada buku teks, okey, muka surat 182 sambil rujuk muka surat 182. Okey, yang ini ialah faktor-faktor yang pengaruh hasil elektrolisis. Okey, yang kita sudah belajar ialah kedudukan ion dalam seri elektrokimia. Yang ini minggu lepas kita sudah belajar. Kita akan pilih itu ion yang bawah sekali, yang ada di bawah. Lagi bawah kita pilih yang lagi bawah lah. Ion yang lagi bawah macam itu. Dia kata apa? Fahmi so naughty, curi barang IO. So selalu OH hidroksida yang terpilih sebab dia terletak di itu apa kedudukan yang bawah sekali. Okey. Ataupun itu cat ion pun sama. Dia akan pilih yang bawah sekali ya. Itu kedudukan ion yang bawah sekali lah dia akan pilih. Lagi bawah dia lagi pilih lah, lagi terpilih ya. Okey, sekarang kita nak belajar faktor kedua, kepekatan elektrolit. Okey, so kita tengok macam mana kepekatan akan pengaruh dia punya hasil elektrolisis. Okey, kita teruskan. Saya tutup mic. Okey, kalau soalan tak ada gambar, you lukis gambar, bateri panjang, positif, bateri pendek, negatif, positif dengan positif, nama dia anode, negatif dengan negatif, nama dia adalah cathode, bawah adalah elektrolit. Okey, sekarang siapa yang suka perempuan adalah negatif, cathode. Okey, siapa yang suka perempuan, negatif, mestilah positif lelaki. So, yang pergi sini adalah Na2+ dengan H+. Okey, kita dah baca balik. Kita nak pilih mana satu. Kalau nak kahwin, mesti ada zakat fitrah supaya perkahwinan hang kekal abadi. Nak dengan hang. Kita mana yang bawah? Ya, yang bawah adalah hang. Sebab tu dekat cathode ada yang berlaku, gas hidrogen akan terhasil di cathode. Okey, sekarang anode. Cikgu ada siapa anode? Anode positif yang datang kat dia adalah Cl- dengan OH-. So kita baca balik. Fahmi so naughty, curi barang ayo. So kalau ikut siri elektrokimia, kita akan pilih O kan? Kan yang bawah sekali. Tetapi disebabkan kita bagi natrium klorida pekat, maka Cl tu pekat. So kita akan pilih Cl. Alright, so apa yang berlaku dekat anode adalah gas klorin akan terbebas di anode. Alright, kita tengok kalau dia pekat. Okey, so kalau ini biasanya kalau dia tak ada perkataan pekat di sini, okey, kita akan pilih OH. Hidroksida sebab hidroksida terletak di kedudukan ion yang bawah sekali. Okey, kita akan pilih OH. Okey, tetapi kalau dia sudah bagi dalam soalan, dia nak ini, dia sudah bagi kita larutan natrium klorida yang pekat. Okey, kalau pekat ini kita akan pilih klorin. Okey, kita akan pilih klorin, kita tak boleh nak pilih hidroksida lagi. Okey, maka apa yang berlaku? Gas berlaku di anode ialah gas klorin terbebas di anode. Kalau gas kita kata terbebas, okey,
Ini kalau dia hidrogen, gas terbebas. Kalau natrium, kalau jawapan ialah natrium, okay, logam. Kalau logam, kita kata logam itu terenap di katot. Kalau dia adalah gas, kita kata gas itu terbebas. Okay, sama ada di katot ataupun di anod lah. Faham tak? Kalau gas kita kata terbebas, kalau logam kita kata terenap. Terenap itu ialah terbentuk. Boleh tak? Boleh. Boleh ya, betul Kalau tak tu cikgu boleh slow lagi. Kalau awak kata boleh, cikgu teruskan Kita pilih dia. Alright, senang kan? Okey, kita tengok pula contoh yang kelima. Ni untuk keperkatan elektrolit juga yang air dia tu. So contoh cikgu bagi you larutan natrium klorida cair. Tadi cikgu bagi you pekat, sekarang cikgu bagi you cair. So kita tahu natrium adalah logam, klorida adalah bukan logam. So kalau logam mesti charge positif, klorin mesti bukan negatif. So disebabkan cikgu bagi you larutan ada H2O. So dia akan jadi H plus dengan OH minus. So kita letak sekali plus dengan plus, minus dengan minus. So, kita lukis bateri panjang pendek, panjang positif, pendek negatif. So, positif dengan positif, anode, negatif dengan negatif, katot bawah elektrolit. Okey, sekarang kalau perempuan yang adalah negatif, siapa yang suka dia? Ya, yang suka dia adalah Na2 plus dengan H plus. Lelaki suka perempuan kan? So, sekarang kita nak pilih macam mana. Kita baca balik siri elektrokimia. Kalau nak kahwin, nak tu natrium. Kalau nak kahwin, mesti ada zakat fitrah supaya perkahwinan hang kekal abadi. So, kita ambil nak ke kita ambil hang? So, kita ambil yang bawah. So, kita akan ambil hidrogen. So, apa yang berlaku dekat katot adalah hidrogen, gas hidrogen akan terhasil di katot. Okey, kalau untuk anode ni positif. Yang suka dia mestilah negatif. So, yang pergi dekat dia adalah Cl minus dengan OH minus. So, kita baca balik. Fahmi so naughty, curi barang ayo. Curi Cl dengan OH minus bawah. So, sebab kan cikgu bagi you yang cair. So, kita pilih yang biasa. Yang paling bawah. So, kita pilih O. So, apa yang berlaku dekat Okay, so di sini, sorry ada call. Hello? Tengah kelas. Sorry nanti saya call back. Okay, bye-bye. Okay, so di sini kita tengok ni, kalau dia bagi kita larutan natrium klorida yang cair. Kalau dia cair, okay, dia seperti biasalah kalau cair kita akan pilih yang kedudukan ion yang bawah sekali. Okay. Tadi hanya kalau dia bagi itu larutan yang pekat, kita akan pilih larutan itu. Macam tadi, larutan yang pekat tu, larutan itu adalah yang klorin kan. So, kita akan pilih klorin, ion klorin. So, yang ini kita akan pilih seperti yang biasa-biasalah, kita akan cari yang kedudukan ion yang bawah sekali. So, di sini OH. Okay, yang ini hidrogen. Ini tak ada perubahan lah. Kalau bahagian katot ini kita masih pilih yang kedudukan ion yang bawah sekali, hidrogen lah banding dengan Na ini atas kalau nak kahwin, nak kan ada di atas. So dia kita akan pilih yang hang hidrogen bawah. Okay. Okay, so di sini seperti apa yang saya bagi tahu tadi, kalau dia gas, okay, hidroksida ialah oksigen. Okay, maka kita kata gas oksigen terbebas. Okay, terbebas atau terhasil pun boleh lah. Okay, kalau ini hidrogen boleh kata terhasil, terbebas pun boleh. Okay, ada apa-apa nak tanya ke? Tak faham ke untuk ni faktor kepekatan? Kepekatan, kalau dia pekat kita pilih bahan itu. Kalau dia cair kita pilih yang bawah sekali. Kedudukan ion yang bawah sekali. Faham tak apa yang saya cakap ni? Faham. Faham betul Okey, bagus, kita teruskan. Ada tinggal satu faktor lagi yang jenis elektrod. Okey, kita teruskan sekejap, cikgu tutup mic. Anode adalah gas oksigen terbebas di anode. Ingat dia hanya terpilih kalau dia pekat. Boleh sampai sini? Senang kan? Okey, kita pergi contoh yang keenam. Yang ini berbeza dengan faktor yang ketiga iaitu jenis elektrod. So, contoh cikgu bagi elektrod karbon dan elektrolit cikgu bagi you argentum nitrat. Okey, kita tahu argentum is a logam dan nitrat adalah bukan logam. So, kalau logam mesti charge positif, kalau bukan logam charge negatif. Okey, disebabkan cikgu bagi you larutan ada H2O, so kita
pisahkan H2O jadi H plus dan OH minus. So kita combine plus dengan plus, minus dengan minus. Sampai sini faham kan? Okey, sekarang kita nak melukis. So kalau nak lukis gambar sel elektrolisis, kita kena lukis bateri dulu, yang panjang dan yang pendek. Okey, yang panjang adalah positif. So positif dengan positif adalah anode. Negatif dengan negatif adalah cathode. Alright, ni contoh cikgu bagi you dua anode dan cathode ni dua-dua carbon. Made of carbon, okay. So contoh elektrolit dia, cikgu bagi you argentum nitrate. Okay, kita tahu cathode is negatif kan, negatif. So siapa yang suka negatif? Mestilah positif kan. Yang suka perempuan mestilah lelaki. So ada dua, Ag2 plus dengan H plus. Sekarang kita nak pilih mana? Ag2 plus ke H plus? So kita baca balik siri elektrokimia logam. Kalau nak kahwin, mesti ada zakat fitrah supaya perkahwinan hang hidrogen kekal abadi. Abadi argentum. Kita kalau siri elektrokimia, kita mesti pilih yang paling bawah. So kita pilih argentum abadi. Okey, apa yang berlaku dekat kathod adalah logam argentum akan terenap di kathod. Okey, kalau anode pula, what happen? Kita tahu anode adalah positif. Yang suka dia siapa? Yang suka dia adalah negatif. So yang negatif adalah NO3 minus dan OH minus. So kita ulang balik. Fahmi so naughty NO3 kan. Curi barang I bawah sekali. So kita pilih mana? Kita akan pilih OH. So apa yang berlaku adalah gas oksigen akan terbebas di anode. Ini macam biasa. Senang kan? Itu kalau karbon dia Okey, saya terangkan seperti biasa. Okey, yang ini tekan dia pula Okey, kalau kita gunakan elektrod dia dua-dua ialah elektrod karbon. Kita tengok anode dan kathod dua-dua ialah elektrod karbon, maka dia punya cara nak buat itu seperti biasa. Okey, seperti biasa maksudnya kita akan pilih itu ion yang di bawah sekali. Okey. Yang tadi dia hafal tu kan, kalau nak kahwin mesti ada zakat fitrah. Okey, supaya perkahwinan hang kekal abadi kan. Lepas tu yang itu Fahmi so naughty curi barang IO. Yang itu kita akan cari yang ion yang bawah sekali lah. Kalau dia dua-dua ialah elektrod karbon. Faham tak apa itu elektrod karbon? Elektrod ini yang tadi yang kita tengok eksperimen yang cikgu tunjuk pada kamu yang eksperimen real tadi, yang eksperimen pertama, video pertama tu. Okey, yang warna kelabu, dua batang yang warna kelabu tu, itu ialah elektrod karbon. Okay, so kalau dia gunakan dua-dua ialah elektrod karbon, maka cara nak buat itu seperti biasa. Seperti biasa maksudnya kita akan pilih ion yang berada di kedudukan bawah sekali. Lebih bawah itu. Okay, so kalau dia oksigen, maka oksigen terbebas atau terhasil di anode. Kalau ini ialah argentum. Okay, argentum ialah itu perak kan. Okay, argentum logam. So argentum ini kalau dia logam, tadi cikgu kata, kalau logam kita kata terenap. Terenap itu terbentuk di kathod. Okay, boleh faham tak? Boleh ikut? Boleh. Boleh ya? Okay, terus sikit lagi ya. Sikit lagi ya. Okay. Okey, kita tengok contoh yang ketujuh. Ini adalah untuk jenis elektrod. Okey, ini berbeza sebab cikgu bagi awak elektrod argentum. Okey, kalau yang tadi semua guna elektrod karbon je. Okey, kalau cikgu guna elektrod argentum. Okey, ni cuba fahamkan. Mudah je. Alright, contoh cikgu bagi air dia cikgu bagi larutan argentum nitrat. Kita tahu argentum adalah logam, nitrat adalah bukan logam. Sampai sini boleh. So sebabkan cikgu bagi okey, tengok kalau logam mesti plus, kalau bukan logam mesti minus. Okey, disebabkan cikgu bagi you larutan ada H2O, so kita pisahkan dia akan jadi H plus dan OH minus. So kita letak plus dengan plus, minus dengan minus. So kita nak melukis. So kalau bateri yang panjang positif, bateri yang pendek negatif. Positif adalah anode. Contoh cikgu bagi argentum. Negatif cikgu bagi cathode. Contoh sini pun argentum. Air dia pun, elektrolit pun cikgu letak argentum nitrate. Okey, kita tahu cathode adalah negatif kan. Perempuan negatif, yang suka dia mesti positif lelaki kan. So yang suka dia adalah Ag2 plus dengan H plus. Okey, kita nak pilih yang mana?
So kita pilih yang kita tengok dulu siri elektrokimia. Kalau nak kahwin mesti ada zakat fitrah supaya perkahwinan hang iaitu H+, kekal abadi AG2+. So kita nak pilih yang mana? Atas ke bawah? Ya, kita akan pilih yang bawah. So apa yang berlaku dekat katot logam argentum akan terenap di katot. Boleh? Sekarang kita try tengok anode. So anode adalah positif. Yang suka dia adalah minus. So NO3 minus dengan OH minus. So kita tahu kalau ikut logik kita Fahmi Sonoti curi barang I biasa kita akan pilih OH. Tapi disebabkan kita punya elektrod ni, anode kita dengan air kita ni, elektrolit kita adalah sama kan, argentum. So apa yang kita pilih adalah argentum. Okey, sebab argentum kan plus juga kan. So argentum akan pergi. Okey ini kalau dia bagi kita elektrod kita ialah dua argentum. Okey, kebetulan kita punya elektrolit pun argentum nitrat. Okey. So walaupun OH ini terletak di kedudukan yang bawah sekali, tapi kita tak boleh nak pilih OH, kita pilih argentum pula. Okey. Boleh faham? Senyap saja, masih ada tak? Boleh ya. Okey. Disebabkan dua elektrod ialah argentum, elektrolit pun argentum, maka di sini di anode ini kita tak boleh pilih yang kedudukan ion yang bawah sekali ya, iaitu tak boleh pilih OH, tak boleh pilih hydroksida, tak boleh pilih oksigen, kita terpaksa pilih argentum. Okay, so ada beberapa tempat yang perlu kamu hafal lah. Nanti cikgu akan send video ini pada kamu, nanti kalau boleh awak tonton lagi lah supaya awak faham betul-betul Pergi kepada dia akan pergi ke katot. So apa yang berlaku adalah elektrod argentum dekat anode ni akan semakin nipis kerana melarut dalam elektrolit membentuk ion. So ion ni akan bergerak ke katot untuk terenap pada katot sebagai logam tulen. Faham tak? Disebabkan anode dengan elektrolit dia sama, so kita akan pilih anode tu, dia akan pergi ke katot. Boleh? Boleh tak? Kita akan pilih dia. Kita tak pilih NO3 atau kita tak akan pilih OH minus. Ni berbeza kalau elektrod dia berbeza. Alright? Boleh? Okey, kita nak tengok. Adakah awak tahu cara untuk tahu apakah gas yang dihasilkan di anode atau katot? Okey, contoh kalau gas oksigen yang terbebas ke anode, kita boleh buat ujian. Okey, kalau dekat kelas yang ini cikgu akan sambung pada kelas yang akan datang. Ini cara untuk menguji gas yang terhasil di anode atau di katot. Ini ialah cara untuk uji gas oksigen ataupun gas hidrogen. Okey, yang ini nanti cikgu akan ajar pada kelas yang akan datang hari Jumaat. Okey, so kerja hari ini nanti awak tolong buat latihan formatif 6.1 muka surat 192. 192. Okey. Tolong buat soalan 1 dan 2. 1 dan 2. Okey. Soalan 1 dan 2 latihan formatif 6.1. Jelas tak? Jelas. Jelas Okey, so untuk kelas hari ini ada apa-apa yang kamu tak faham yang nak tanya tak? Ini 6.1 memang penuh dengan eksperimen kita baru saja terangkan, cikgu baru terangkan 6.1. Okey, eksperimen 6.2, 6.3, 6.4 semua nanti cikgu akan cari video dan cikgu akan tunjuk pada kamu pada kelas yang akan datang hari Jumaat inilah, termasuk yang inilah cara untuk menguji gas oksigen dan gas hidrogen. Hari ini cikgu tak nak tergesa-gesa campur benda ini, nanti awak jadi serabut banyak sangat benda nak belajar hari ini. Okay, so kita berhenti kelas kita di sini. Okay, tak ada apa-apa nak tanya ke? Tak ada. Tak ada. Okay, boleh faham ke? Ke keliru lagi? Boleh. Boleh ya? Okey, baguslah kalau boleh faham. Okey, nanti awak buat latihan. Okey, sebenarnya cikgu pun belum nak bagi kamu latihan yang banyak-banyak lah. Yang latihan yang berbentuk SPM. Okey,
Sebab kalau boleh cikgu habiskan unit bab 6 ini, nanti baru cikgu bagilah. Ataupun nanti mungkin balik ke sekolah, cikgu akan buat yang photostat lah. Kalau ini cikgu bagi pun sebab awak belum habis belajar satu bab, memang susah nak buat lah. Awak just buat latihan dalam formatif 6.1 sajalah. Okay, so kelas kita sampai sini saja. Terima kasih semua. Okay, tolong saya screenshot kehadiran, masukkan ke dalam grup. Teacher. Ya. Okay, siapa tolong saya screenshot? Syafia, teacher. Syafia. Okay, terima kasih semua. Okay. Thank you, teacher. Okay. Terima kasih Tuan Jama. Ya, Cikgu Eng, saya masih Tuan ada. Jama, ada apa-apa nak cakap? Sorry, tadi lupa Boleh, nak tanya. boleh. Okay. Saya bercakap dengan pelajar-pelajar sekejap. Okay. Assalamualaikum, salam sejahtera, selamat almost tengah hari, 11:30. Okey, pelajar-pelajar, tahniah atas lupa nak perkenalkan diri. Saya Encik Jamaluddin, pegawai unit sains matematik UPD Jempol Jelebu. Cikgu ambil masa sekejap sahaja. Okay. First of all, I would like to congratulate you. Tahniah kerana mengikuti kelas Cikgu Eng pada hari ini. Tahniah kerana kamu ikuti semua kelas-kelas yang cikgu-cikgu SMK UJ buat. Tahniah. Okay. Betul lah. Dusaj. Dusaj, sorry. SMK Dusaj. Okay. SMK Dusaj. Okay. So tahniah. Cikgu nak ambil kesempatan ini. Pertama sekali nak maklumkan kepada pelajar-pelajar semua. Anda bersekolah di sebuah sekolah yang cikgu-cikgunya sangat committed dan berjaya menghasilkan pencapaian yang konsisten cemerlang dalam SPM. Okay. So kamu beruntung kerana guru-guru kamu guru yang berpengalaman. Cikgu dapat ikuti kelas Cikgu Eng kamu daripada mula sampai habis. Very good explanation. Cikgu pun boleh jadi faham apa yang disampaikan. So sangat beruntung. Okay, kamu dapat guru-guru yang berpengalaman, yang mahir, yang dapat berikan penerangan dengan begitu baik sekali. So belajar dengan cikgu-cikgu kamu dengan bersungguh-sungguh. Okay. Jangan tunggu sekolah nak dibuka semula baru kamu nak belajar bersungguh-sungguh. Sebab kita tak tahu. Okay, dengan situasi yang ada sekarang, okay, we don't know when the school will reopen. Okay, so you cannot lose any more time. Okay, it's very vital for you, sangat penting, sangat kritikal untuk kamu. So gunakan segala peluang yang ada untuk belajar dengan cikgu kamu. Semua subjek. Hari ini sains, sempat juga cikgu tengok kelas-kelas yang lain sebelum ni. Okay, sangat-sangat bagus. So cikgu nak ucapkan tahniah kepada kamu, tahniah kepada guru kamu. Okay, kerja yang hebat, okay, tugas yang hebat, sangat mencabar. So dengan penuh semangat, okay, belajarlah dengan bersungguh-sungguh supaya kamu bersedia untuk peperiksaan SPM yang akan datang. Okay, so all the best untuk pelajar-pelajar Dusaj. Kekalkan prestasi cemerlang sekolah kamu. Batch-batch SPM sebelum ini sangat berjaya. Jadi kekalkan prestasi yang telah dicapai selama ini. Semoga kamu juga mendapat keputusan yang cemerlang dalam SPM nanti. Okay, so itu sahaja. Pelajar-pelajar boleh leave the meeting. Cikgu nak bercakap sekejap dengan Cikgu Eng. Okay, terima kasih. Okay, terima kasih Tuan Jamaluddin. Okay, pelajar-pelajar sekarang sudah boleh live lah. Okay, terima kasih semua sebab hadir. Ya, Tuan. Terima kasih ya. Ya. Cikgu Eng. Ya, tahniah. Terima kasih. Cikgu Eng dah berapa lama mengajar Cikgu Eng? Sudah mengajar sudah 20 tahun. Sangat terbukti dengan kelas yang begitu mantap. You control very well your class. Even though you're using cikgu gunakan video kan, video cikgu lain, tak jadi masalah. Tetapi satu suara cikgu very clear. Cikgu guna mic ke?
Tak, saya tak guna mic. Saya ni guna laptop saja. Oh, guna laptop sahaja. Okey, suara kedengaran sangat jelas. Dan cikgu, yang penting pada setiap aspek video yang cikgu share tadi itu, sampai bermula daripada eksperimen yang bromida semua tadi itu, sampailah kepada video yang cikgu gunakan tadi itu, sangat jelas. Okey. Okey, terima kasih. Cara cikgu sampaikan macam bercakap bersemuka dalam kelas. Ya, terima kasih. Saya pun takut nanti macam lain tak berapa okey kan. It's okay. Saya faham. Cikgu tak adalah gunakan macam-macam pendekatan sekarang ni. Ada orang gunakan Jamboard, ada orang gunakan whiteboard.fi apa semua. Tadi ada seorang cikgu digunakan whiteboard.fi. Tak apa cikgu. Cikgu tak gunakan semua itu tak mengapa. Later on cikgu, kalau cikgu ada masa, cikgu boleh gunakan. Ya, saya pun tengah nak beli satu whiteboard yang drawing board drawing tablet. Ya, drawing board. Drawing board pun boleh. Saya nak beli dalam tapi 150 macam tu. Okey. Tuan ada tahu tak apa jenama apa yang okey? Jenama cikgu boleh beli Huion. Huion. Okey. Huion HP, macam itulah lebih kurang nama dia. Satu lagi nama Vivek. Cikgu klik drawing board kan, dia akan keluar beberapa pilihan lah. Biasa kita beli yang besar tu lebih baik ke? Dia ada yang 6x4 inci, 6x4 pun dah okey, selesa lah cikgu nak bawa kan. Kalau cikgu nak besar sikit, yang Vivek tu kalau tak silap saya 10x8 inci. Ya, ada kawan recommend yang itu. Itu yang saya tengah survey, nak beli satu nanti senang. Ya. So setakat ni saya gunakan video dulu, tapi itulah video dia kena sangat-sangat slow lah. Kalau guna PowerPoint mungkin lagi laju, tapi PowerPoint dia tak ada animation, dia tak ada contoh-contoh. Dia macam kurang lah. Okay. Cuma dalam ini Encik Sadi ni sedang share kan. Ini contoh dia lah. Terima kasih ada share lagi. Okey. Bagus. Saya memang nak. Ni jenama apa ni? 158 XP pen. Cikgu boleh pakai. Ni pun jenama ni pun okey juga. XP pen. XP pen boleh, Huion boleh, Vivek boleh. Okey. Memang saya bercadang nak beli satu lah, senang. Nanti kita guru-guru yang sekolah pun boleh. Science maths ni kan memang sangat membantulah gunakan benda-benda ni. Ya. Betul. Science maths memang. Kalau kita guna ini macam tadi saya tengok video yang dia guna tu, video yang saya share tu pun cikgu tu guna ini juga kan? Ya. Senang. Terima kasih ya. Bimbing sampai ke ini ya, drawing tablet. Ya. Terima kasih. Cikgu, nanti rakan saya Encik Sadi ni akan sharekan jugalah beberapa software yang cikgu boleh gunakan secara offline dalam cikgu punya laptop. So bila cikgu nak bagi penerangan tu kan, cikgu boleh zoom. Macam tadi bila cikgu playkan video tu kan. Ada parts yang sebab itu video yang orang lain buat. So ada bahagian yang saiz dia kecil sedikit kan. So tak berapa nampak. So kalau cikgu ada install dalam rasanya kami pernah bagi bengkel. Saya tak ingat sama ada cikgu ada atau tidak masa tu. Di SMK Dusaj kita pernah bagi bengkel untuk penggunaan ICT, gadget dan sebagainya. Saya tak ingat cikgu ada atau tidak masa tu. Pernah datang ke sekolah. Jadi ini adalah aplikasi ataupun software yang cikgu boleh installkan. Free sahaja. IPEVO Annotator. IPEVO. Okey. So saya install nanti boleh besarkan itulah, boleh besarkan, boleh highlightkan. Contoh macam video tadi, cikgu nak pause, lepas tu cikgu nak tunjukkan bahagian tertentu memang sahaja. Tadi saya nak conteng tapi tak ada itu apps untuk saya nampak tu Cik Sadi ni sedang tunjukkan di tengah Zoom. So ada part yang kita rasa macam tak berapa jelas dia punya tulisan ataupun dia punya gambar raja. Cikgu boleh gunakan inilah Zoom ni lah untuk bagi dia besar. Cikgu boleh buat bagi dia nampak satu bahagian sahaja kan. Bahagian eksperimen. So cikgu just zoom kepada alat itu, namanya cikgu mungkin akan gelapkan semua. Jadi kita boleh tanya dengan pelajar.
Okey, apakah nama Oh, ya. das ini? Macam tu lah. Terima kasih atas bimbingan, bagusnya. Sebab kalau tak tu saya pun tak tahu. Nanti saya cuba saya cuba cari video tentang. Boleh cikgu, nanti cikgu cari dalam Google, cikgu type sahaja nama ini, IPEVO annotator. Kenapa kami suggestkan yang ini? Sebab satu, saiz dia lebih kecil. Yang kedua, kerana kita boleh buat offline. Saya faham kalau kita buat secara online, memang ada banyak pilihan lah. Cikgu boleh cuba whiteboard.fi. Yang itu pelajar-pelajar, kalau cikgu ada masa, cikgu boleh explore. Tengok dalam YouTube ada banyak contoh-contoh penggunaan dia. Yang itu dia sebenarnya dia integrate dengan Google Meet. Dia secara online. Semasa kita Google Meet tadi tu, kita juga boleh present pelajar punya hasil kerja. Katalah kita bagi apa-apa soalan kan, struktur ke atau yang melibatkan lakaran ke apa ke. So pelajar dia ada their own whiteboard. Oh, itu panggil apa? Whiteboard apa dia punya nama? Whiteboard.fi. .fi ya. Whiteboard.fi. Yang itu dalam Google lah. Cikgu type whiteboard.fi, dia akan keluar. Lepas tu cikgu tengok dalam YouTube ada beberapa video contoh yang cikgu-cikgu lain dah buat lah. Okey. Nanti saya cuba search. Boleh cikgu, boleh. It's quite easy to use. Cuma dia gunakan dia pun perlukan gunakan secara online lah whiteboard.fi ni. Kalau cikgu ada annotator ni, cikgu boleh gunakan secara offline. Dia floating icon, jadi boleh buka dengan mana-mana software lain. Cikgu buka PowerPoint, boleh guna annotator. Cikgu buka Word, boleh guna annotator. Cikgu buka PDF reader, boleh juga guna annotator. Jadi, bagus user friendly. Sebab dia boleh offline kan, bagus. Dia boleh offline. Ya. Nanti saya try ya. Okey. Cikgu saya nak tanya, cikgu ada banyak koleksi slide kan? Slide ya? Slide PowerPoint ya? Cikgu yang cikgu punya sendiri ke, ada ke? Saya tahun ini saya memang jarang buat lah. Kalau dulu masa KPSM memang banyak. Ini sebab ni first time kan KSSM. So saya ambil cikgu lain punya, tapi lepas tu saya modify kalau yang sempat tu, sebab saya punya pelajar ramai lagi pelajar Cina. Pelajar Cina saya tu sangat lemah bahasa Cina, bahasa Melayu lah. So saya akan translate lah apa-apa yang macam yang cikgu semalam sebut dalam meeting tu, ada yang pergi belajar bahasa Cina kan. Kalau saya akan translate lah. Saya punya PowerPoint, terms itu saya akan tuliskan dalam bahasa Cina supaya nanti bila cikgu buat slide cikgu Eng, whenever you prepare, sama ada cikgu ambil slide cikgu-cikgu lain ke atau apa sahaja, slide cikgu itu cikgu boleh import ke Quizzes. Okey? Okey. Ini Cik Sadi ni sedang tunjuk ni. Okey, bila kita buka Quizzes kan, cikgu mungkin dah biasa gunakan Quizzes. Okey, bila buka Quizzes, dulu dia cuma ada kita gunakan Quizzes ni untuk buat soalan, Quizzes saja. Ya, dulu memang soalan. Sekarang dia sudah ada features baru. Nama dia lesson. Cik Sadi ni sedang tunjukkan arrow tu kan. So lesson. So lesson ini tujuan dia kita boleh import slide yang kita ada. Bila cikgu klik lesson kan, bila cikgu klik lesson, dia akan keluar menu macam biasalah. Kita akan masukkan apa-apa grade, berapa topik, apa ke whatever kan. So bila kita klik yang itu, dia akan keluar menu import slide. Jadi slide yang cikgu gunakan semasa pengajaran, cikgu boleh masukkan dalam Quizzes. Okay, ini contoh dia lah. Cik Sadi ni sedang tunjukkan dia punya step dia. Okay, dia keluar macam ni. Okay, pilihlah mana-mana grade ke whatever ke, dia nama yang dia minta tu kan, kita letak sahaja, tak ada masalah pun. Okay, lepas tu dia akan keluar menu seperti ini. So cikgu boleh nampak di sebelah kiri bawah tu, dia ada menu import slide. So cikgu boleh import slide yang cikgu dah buat. Cikgu pastikan sudah di-save dalam bentuk PDF lah. Okey. Dia tak boleh dalam bentuk PowerPoint presentation punya format. Dia kena dalam bentuk PDF. Jadi kita akan import slide itu masuk dalam Quizzes ini. Okay, apa yang kita boleh buat? Kita gunakan slide ini
kita masukkan soalan-soalan lisan kita. Contoh tadi bila cikgu tunjukkan, contohlah saya anggap yang video tadi itu sebagai slide. So katakanlah gambar tadi itu tentang pelambang bromida tadi itu kan. So cikgu nak tanya sesuatu tentang gambar itu contohnya. Jadi cikgu masukkan soalan itulah. Dia ibarat macam kita buat pengajaran secara live, tetapi kita buat dalam bentuk soalan dalam slide tu. Oh, banyak benda nak explore. Slowly cikgu, slowly. Kita saya sendiri pun saya memang macam itu katak bawah itu tempurung. tak apa, kita ambil masa. Kita tak perlu explore everything at one time, kan? Perlahan-lahan. At least saya sudah tahu ada benda-benda ni ya. Ya. Cikgu mengajar tanpa semua ini pun dah bagus. Kan? Kalau tambah dengan ini perlahan-lahan tambah lagilah bagus. Tambah perlahan-lahan kan. So bak kata orang tu kita ada pelbagai strategi lah kan. Ya. So jadi mungkin kali ni kita guna annotator. Kali akan datang kita guna yang ni pula. Jadi pelajar kata wah macam-macam lah cikgu ni tahu kan. Jadi become something interesting lah untuk student nak follow kan. Ini contoh-contoh yang Encik Sadi ni sedang tunjukkan. Dia masukkan slide, lepas tu dia masukkan soalan kan tentang slide itu. Jadi pelajar nak jawab soalan tu dia mesti kena baca slide dulu. Dia mesti kena tengok slide dulu, kemudian dia kena jawab soalan tu. Okey. Lepas tu dia dia guna phone dia just next je lah. Jadi kalau pelajar yang sudah ikuti kelas kita, apa yang kita buat ni dia akan jadi satu pengukuhan. Ya. Maknanya dia mengulang semula kelas yang dia dah ikuti tadi. Kepada pelajar yang tertinggal kelas kita, dia tak sempat ikuti kelas kita, tak ada line dan sebagainya. So at least dia dapat lebih kurang rasa macam cikgu mengajar live lah. Macam tu lah. Okey. Bagus dia punya ni. So itulah sedikit perkongsian cikgu. Nanti terima kasih banyak membimbing. Kami share je cikgu. Saya tahu ramai guru mengajar dengan sangat bagus. So sometimes saya tak tahu ni benda-benda ni. Tak ada masa untuk explore banyak benda sebab macam-macam benda nak kena prepare kan, saya faham. Jadi kami pula berkesempatan tengok banyak kelas-kelas PDPR kan. So kami pun dapat banyak idea sedikit yang kami tahu. Baguslah pemantauan macam ni. Boleh bagi kita input. Ya. Kalau tak ni betul-betul macam itu kata bawah tempurung. Tak apa cikgu. Cikgu kalau kata cikgu ada apa-apa idea, cikgu nak buat tapi cikgu tak tahu apa software nak pakai, apa kaedah-kaedah yang boleh digunakan, cikgu boleh hubungi kami. Cikgu beritahu dengan rakan guru di SMK Dusaj, kami di unit Science Maths for our science and maths teachers, we are always bersedia untuk bantu cikgu-cikgu kita. Tak ada masalah. Jangan risau-risau. Kalau Encik Sadi ni, Encik Jamal masuk dalam PDPR, jangan risau. Banyak perkara yang kami akan dapat kongsikan lah. Especially rakan saya Encik Sadi ni, kelas cikgu tadi dia dah rakam dah. Lepas ni masuk YouTube. Okey. Terima kasih banyak Encik Jamaluddin dan Encik Sadini. Masih banyak membimbing. Banyak bagi saya idea. Pakar teknikal, kalau ada apa-apa teknikal, science math, boleh hubungi Encik Sadini. Dia memang mahir. Okey. Nanti apa-apa nanti saya tanya, saya explore dulu. Boleh cikgu explore, nanti cikgu WhatsApp saja. Tanya apa masalah ke apa semua kan, WhatsApp saja. Boleh, kita boleh bantu. Okey, cikgu, tahniah. Saya ada lagi satu kelas lagi, belum habis lagi. Satu hari berapa tu, pantau berapa kelas? Hari ini sahaja berapa Sudah 6 ke? Dah 7 dah. 7. Sudah 7. Ada lagi. We will try our best lah. Itu pun ada yang belum tengok lagi sebab dia dalam grup WhatsApp Telegram kan. So belum tengok lagi. Lepas habis semua kelas online ni baru tengok yang tu nanti. Sangat-sangat sibuk lah. Terima kasih sekali lagi cikgu, Okay. So tahniah, terima kasih banyak-banyak. Teruskan usaha cikgu. Nanti saya hubungi tuan Okey. Cik Sadini ada nak cakap apa lagi? Okey, selamat pagi. Selamat tengah hari dah ni. Tengah hari, Okey, tadi yang saya tunjukkan tu kalau dapat explore, jangan explore semuanya lah. Banyak tu.
Ya, nanti saya perlahan-lahan saya ambil yang itu apa? Saya cadangkan dua dahulu. Annotator dengan quiz lesson tu dulu. Ya. Selain daripada tu cikgu, nanti boleh tak kongsikan link sebab saya tengok cikgu record. Saya tak sempat nak tekan. Boleh. Nanti saya forward pada Encik Sadini ya. Nanti saya forward. Okey kalau macam tu. Selalu saya habis kelas memang saya akan forward pada pelajar saya juga. Setiap kali setiap kali supaya pelajar yang tak dapat masuk kelas hari ini dia boleh tonton lah. Okey baik. Itu saja cikgu. Tahniah cikgu. Okey, terima kasih ya. Okey, terima kasih juga. Banyak-banyak Okey. Kami mohon keluarlah. Okey, terima kasih. Okey, baik. Okey.